Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kawan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadan nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakirni ma nasitu. Wahai Tuhan, tolonglah ajar kepada aku perkara yang aku masih jahil, dan tolonglah beri aku ingat semula perkara yang aku dah lupa. Allahumma aftah alaina futuhul arifin bil hikmah وفقهنا في الدين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بحق وأنت خير الفاتحين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بالكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكروبه وثوابه سبحانه الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله walau karihal kafirun. Jadi alhamdulillah kita sambung lagi perbincangan kitab tauhid kita, dan kita guna kitab Faridatul Faraidi fil ilmil aqaidi. Jadi kita pada hari itu kita dah berhenti lama. Masing-masing kita kata patuh kepada ulil amri kita. Tak apa tu, alhamdulillah. Tapi dalam waktu yang sama, jadi hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala beri pada kita ni kekuatan, kelapangan masa untuk kita meneruskan lagi majlis ilmu kita ni, yang mana kita tahu majlis ilmu kita ni merupakan satu majlis yang sangat Allah Ta'ala ni suka, dan di mana majlis ilmu ni sebenarnya dia membuka kepada jalan untuk kita beramal ibadah. Lebih-lebih lagi kita kata berkaitan dengan ilmu tauhid. Sebab penting kita mengaji ilmu tauhid ni ialah untuk kita dapat pegang takwa. Orang yang tak kenal Allah Ta'ala, maka tak ada pada diri dia sifat takwa. Tak akan hadir sifat gerun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang paling penting sekali, apabila kita ni dapat pegang dengan tauhid yang sebenar, maka itulah bermula daripada situlah segala amal ibadah kita ni Allah Ta'ala terima. Dan pegangan kita ni pula adalah pegangan yang sahih, pegangan yang sebenar, iaitu pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita sambung pada sifat kudrat. Faqala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu wa iyyakum bi'ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Ketujuh daripada 20 sifat yang wajib kita ketahui secara tafsili, secara satu persatu. Yang ketujuhnya ialah kudrat. Jadi ulama kita bilang yang ketujuh ni cuma atas dasar tartibul zikri saja. Bukan bermakna sifat Allah Ta'ala tu bersusun bilangan. Lepas ada wujud baru ada kidam. Bukan. Kalau sifat Allah Ta'ala tu bersusun begitu, maka sifat kidam tu menjadi sifat yang baharu pula. Jadi Allah Ta'ala tu tidak qadim pula. Jadi ni cuma nak bagi kita mudah faham. Maka ulama kita ni dia susun mengikut bilangan supaya mudah nak bahas. Kita tak boleh nak bahas sekaligus. Jadi kita masuk sifat ketujuh, iaitu kudrat. Artinya kudrat ni pekuasa. Bubuh makna pekuasa.
kita tengok di sini faedah bubuh pa di sifat ma'ani Allah Ta'ala ni ialah untuk membezakan ta'alluq dengan samaratus sifat. Samaratus sifat ni buah. Buah ataupun kita kata tugas sifat ataupun faedah sifat tu. Bila kita kata ada sifat berkuasa di zat, inilah kita kata sifat ma'ani. Sebab apa dia? Ma'ani tu sifat yang wujudiyah, yang jenis ada. Jadi manakala ada sifat berkuasa di Allah Ta'ala, adalah kuasa di Allah Ta'ala. Kuasa ni orang panggil apa dia? Samaratus sifat. Apabila sifat berkuasa tu ada di zat Allah Ta'ala, maka zat Allah Ta'ala tu berkuasa. Kena faham begitu. Zat Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat apa? Berkuasa dia. Kerana apa? Kita bubuh pa, jalan tarik pada air ni dia guna pa, seolah-olah berbeza dengan kitab-kitab tauhid yang lain. Sebenarnya tak beza. Sebab kalau kita baca pada arti kuasa tu, tuan kitab Faridah ni sebut apa dia? Iaitu sifat yang wujudiyah. Sifat yang wujudiyah ni sifat yang ada. Sifat wujudiyah sifat yang ada. Sifat ma'ani. Makna sifat yang kalau Allah Ta'ala buka, maka kita akan nampak. Nampak di sini bukan kita dapat tengok dengan mata, tapi Allah Ta'ala pernampakkan pada kita bagaimana sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuklah sifat kudrat yang kita nak bincang ni. Lagi pula sedia. Sedia ni qadim. Sedia. Apa makna sedia ni? Sedia dia kata berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maka sifat kudrat Allah Ta'ala ini dia sifat yang sedia, qadim. Tak ada mula bagi adanya. Sedia kala lagi dia ni berdiri di zat Allah Ta'ala. Apa maksud berdiri di zat Allah Ta'ala? Ada di zat Allah Ta'ala. Maka daripada arti dia ni, kita dah faham dah. Sifat kudrat ni ialah sifat yang ada di zat. Kalau kita letak makna kuasa, itu bukan sifat ma'ani. Bukan sifat yang ada di zat. Dia samaratus sifat. Dia buah sifat kudrat yang ada di zat, maka dia berkuasa. Ataupun kita panggil apa? Berkuasa tu. Kalau jalan Maturidiyah, hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Bagi Maturidiyah, dia bilang kita kata sifat ma'nawiyah tu ialah hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Bukankah Tok Syekh Faridah ni dia huraian dia tak sama dengan Baqarah? Memang tak sama. Tapi kita bawa kita bawa jalan tarik pada sebab diterima oleh boleh di seluruh pondok dah. Maka masyhur dah jalan ni. Sebab kita kata ini terjemahan lebih tepat. Terjemahan lebih tepat. Bila kata sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, dah tentulah dia ni sifat yang ada, wujudi. Kalau kita terjemah dengan berkuasa, bermakna dia ni amrun i'tibari, bukan benda yang ada. Sedangkan terjemah kita kata tuan kitab Tok Faridah ni sendiri pun sifat yang ada. Kalau kita kata berkuasa, maka tu bukan sifat yang ada. Yang tu kita kata apa dia? Samaratus sifat dia. Ataupun kita kata ta'alluq dia lah. Ta'alluq dia. Mana ta'alluq sifat kudrat ada di zat ialah berkuasa. Berkuasa tu tugas dia. Ta'alluq ni tugas. Dia bila sifat kudrat ada di zat, maka dia nuntut satu pekerjaan lebih di zat. Nampak tak? Iaitu berkuasa. Ta'alluq dia mana? Ta'alluq dia hadap kepadamu mungkin. Berkuasa buat mungkin, berkuasa meninggalkan buat mungkin. Maka pada sisi kita, kuasa atau berkuasa ni, kalau kita terjemah berkuasa, bermakna dia jadi dua. Kalau mengikut Maturidiyah, dia tu adalah sifat hal. Hal ni pula kita payah nak faham. Mana dia ni tak naik tangga ada, tak turun tangga tak ada. Dia duduk di tengah-tengah. Kita payah nak faham. Kalau kita kata dia ada, jadi Allah Ta'ala tu dua pula. Kalau kita kata tak ada, bawa Allah Ta'ala tu tak ada pula. Nampak tak? Jadi bila kita faham bahawa kudrat ni satu sifat yang ada di zat, bermakna dia tu sifat yang ada. Bukan dia amrun i'tibari.
Kalau kuasa dia amr itibari. Hak kita reti dengan kira-kira akal kita je. Diri benda kita tak nampak nak tengok. Nampak tak? Sedangkan diartikan dalam kitab ni sendiri pun sifatnya ada di zat. Kalau berkuasa tu amr itibari bermakna dia tak bolehlah kita nak artikan dia tu sifat yang ada di zat. Sebab amr itibari dia bukan sifat yang ada. Nampak tak? Maka terjemahan yang tepat di sini apa dia? Terjemahan yang tepatnya ialah berkuasa. Dia perbahasan ni panjang lah. Tapi masa kita bukan kita kata kita ada panjang sangat. Jadi kuasa atau berkuasa tu dia bukan sifat makni. Dia amrun iktibari. Jenis sungguh saja, bukan jenis ada. Sebab tu yang terjemuh yang tepatnya ialah perkuasa. Perkuasa tu sifatnya ada. Bila ada perkuasa, automatik orang tu berkuasa. Bila kita ada sifat pelihat, automatik kita melihat. Betul tak tidak? Automatik. Tapi bila tidak ada sifat pelihat kita kata, maka orang tu buta, tak dapat melihat. Dia macam lazim-lazimi lah. Tu yang tu kita akan masuk pada makna nafiah lazim itu. Ni kita nak fahamkan sebutir ni dulu. Kitab kuasa ramai orang silap faham di sini. Sebab kita kadang-kadang dalam percakapan kita sendiri pun kita dah boleh bezakan sebenarnya, kan? Bahasa orang Kelantan kata penyelok dengan selok. Sama tak? Tak sama kan? Penyelok yang mana penyelok? Penyelok kita kata penyelok kan? Penyelok tak kira lah penyelok kayu atau kunci tu kan, kunci yang macam yang ada kat pintu tu penyelok. Selok nampak tak diri selok tu? Tak nampak. Begitulah. Makna bila kata sifat yang ada, penyelok tu ada. Selok tu tak dia amr itibari. Kita tak dapat nak tengok dia, tapi kita reti ngakal kita, kan? Makna penyelok tu bila dia selok, kita tahu dia terselok. Kita reti kan? Tapi diri selok tu ada. Tak nampak nak tengok. Tapi kita reti. Begitulah. Maka ni terjemahan yang tepat dia. Jadi kita masuk manakala zat itu berkuasa, tugas berkuasa mengadakan mungkin atau mentiadakan mungkin. Jadi inilah yang dipanggil takluk. Takluk ni apa dia? Tugas berkuasa. Zat Allah Ta'ala tu. Sebab tu bila kita faham yang ni, kita tak boleh nak kata sifat berkuasa yang buat mungkin. Tak boleh nak kata. Jangan kata sifat berkuasa buat. Tak boleh. Sifat berkuasa buat mungkin. Tak boleh kata macam tu. Sebab memberi faham pada kita sifat berkuasa berdiri dengan sendiri. Sedangkan sifat berkuasa tu dia ada di zat, tak bercerai tangan dengan zat. Faham tak di sini? Tapi cakap begitu sekadar nak memahamkan. Jangan kita asing sifat berkuasa saja. Kena? Cuma kita cakap macam tu. Tapi kita menisbahkan sifat tu kepada zat juga. Memanglah macam tu. Tapi pada orang awam kadang-kadang dia tak memahami. Sebab berkuasa ni sifat yang ada di zat ke amri itibari. Jangan sampai kita kata berkuasa tu sendiri. Sendiri-sendiri kita kata mengadakan mungkin ataupun meninggalkan buat mungkin. Dalam Jahatul Tauhid pun ada bahan ni. Tak boleh kita nak iktikad asing sifat berkuasa yang menjadikan alam atau meninggalkan buat alam ini. Itu satu. Tapi kita kena kata macam mana? Allah Ta'ala yang berkuasa dengan sifat berkuasa dia. Itu betul. Itu bahasa yang tepatnya. Mengadakan mungkin dan mentiadakan mungkin. Itu dia. Kalau Mu'tazilah dia menafikan sifat Allah Ta'ala tu. Dia kata Allah Ta'ala berkuasa dengan zat. Itu Mu'tazilah. Dan kita ni berbeza dengan Mu'tazilah. Nampak tak? Kita Allah Ta'ala ni berkuasa dengan sifat kudrat. Itu beza kita. Dia Allah Ta'ala berkuasa juga. Buat mungkin buat apa. Tapi dengan zat sendiri dia. Sebab tu ada juga perbahasan dalam kitab tu yang berbaham pada kita tentang Ibn Arabi tu. Dia lebih kepada Mu'tazilah. Ada. Sebab punca daripada perbahasan dalam kitab tu lah. Menampakkan dia ni seolah-olah condong pada Mu'tazilah. Walaupun adalah ahli sunnah yang lain menjelaskan lagi dan sebagainya, itu soal lain.
Jadi kudrat ni artinya berkuasa. Itlaq masdar. Tapi nak ke apa? Nak ke isim masdar tu. Supaya kita kata, tadi kita bagi contoh. Kita kata selok. Masdar. Selok tu masdar. Perbuatan. Masdar. Penyelok tu kena ke mana? Kena ke isim, kena ke benda. Benda masdar tu. Faham tak? Kena kepada nama bagi perbuatan tadi. Nampak tak? Ini beza di sini. Memanglah perbahasan ni banyak lagi tentang kita kata masalah ismi masdari dengan kita kata masdari ni. Tapi kita bukan tempat kita lah. Yang ni kalau nak bincang, kita bincang semula. Ni banyak orang kita duk debat sini saja. Kita mengaji cuma kita nak pegang akidah kita. Kita nak pegang akidah kita ni biar akidah kita betul sebagaimana ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang dipahamkan oleh kita kata ulama-ulama kita, khususnya kita kata Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Maturidiyah, yang mana kefahaman mereka ni bersambung daripada ulama-ulama tabi'in siapalah kepada para sahabat dan kepada Rasulullah sendiri. Bermakna apa dia? Yang kita bawa ni, yang kita mengaji ni, sebenarnya inilah akidah, inilah kefahaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita kena yakin. Ni kena yakin. Dan kita meniti jalan tasawuf pun, kita meniti dalam tarekah pun, tak boleh kita lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang kita bimbang, kita mengaji kita tarekah, mengaji kita ilmu hakikat apa semua sekali, tapi akidah kita tu salah. Ini yang sampai bawa cedera sifat-sifat ketuhanan. Letak tak layak pada sifat ketuhanan. Ini membinasakan belaka. Amal kita Allah Ta'ala tak terima. Saya send ke Ustaz tu lah video-video tu. Benda-benda macam tu kita kata bahayalah. Jadi daripada sini kudrat ni ialah sifat ma'ani yang wujudi. Sebab tu kita terjemah dia dengan berkuasa. Tu satu dia. Jadi kalau kita nak ambil takluk kudrat ni secara ijmal, ada dua takluk. Nanti kita akan masuk kepada takluk dia. Ini kita ambil erti dia dulu. Sebab banyak orang faham. Yang fahamnya di sinilah tempat yang kita keliru. Dok balah pun sinilah berkuasa dengan perkuasa. Tak habis-habis. Kalau macam tu kak. Tak selesai lah. Kita sama ahli sunnah pula nak balah. Ustaz Irwan. Sepatutnya tak payah balah benda-benda macam ni. Tu. Lagi satu kita nak masuk sikit tentang apa ni. Tentang kalau kita tengok dalam masalah ni kita nak ambil sikit lah saja, kita nak sambung sikit tentang masalah tafwid. Kalau sempat lah masalah tafwid ni, mazhab tafwid ni kan. Jadi orang Wahabi kata dia ni mengikut salaf. Sedangkan kalau kita tengok telah berkata ulama-ulama besar ni menjelaskan pendirian mereka, mauqifahum. Pendirian mereka ni, yang pertama kita cuba tengok orang puak-puak salafi Wahabi ni, dia dakwa dia ikut Imam Abu Hanifah. Tapi kita tengok apa kata Imam Abu Hanifah tentang istiwa. Kita tengok barang siapa yang mengatakan aku tidak mengetahui Allah di langit dan di bumi, orang tu dia kata dia tidak etika, ataupun dia kata aku tak tahu Allah Ta'ala ada di bumi atau di langit. Sedangkan bila dia kata begitu, bermakna dalam kepala dia tu dia telah faham Allah Ta'ala ada di mana-mana. Faham ni? Allah Ta'ala ada di mana-mana. Kan? Bermakna apa dia? Bermakna ketika tu dia telah memberi faham pada etika dia Allah Ta'ala tu bertempat. Apa kata Imam Hanafi? Maka dia kafir. Jangan buat basah pada etikanya, boleh jadi jatuh kafir. Ada Allah di mana-mana. Sebab bermakna kita telah meletak kepada akal kita, pada etika kita faham Allah Ta'ala bertempat. Sebab tu akidah kita bawa Allah Ta'ala tu wujud dia tidak bertempat. Hak tu hak selamat. Tu hak selamat. Tu satu. Dan kita ambil pula kata Imam Syafi'i sendiri rahimahullah Ta'ala pula, istiwa bila tasbih, kata dia. Apa makna? Dan Allah Ta'ala tu istiwa tanpa ada unsur tasbih. Tak ada unsur penyerupaan. Tak ada unsur serupa dengan makhluk ke, tak ada. Bila Allah Ta'ala sebut istiwa atau istawa,
Kita kata apa dia? Istawa. Telah beristiwa Allah bila tasbih, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Itulah sebenarnya pegangan Imam Syafi'i kita. Allah Ta'ala istiwa, tapi Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Wahabi pula kata Allah Ta'ala istiwa, tapi istiwa Allah Ta'ala tu duduk atas aras. Serupa ke dengan Imam Syafi'i? Dia kata dia ikut salah. Serupa ke? Tak serupa. Nampak tak? Tengok perkataan Imam Syafi'i sendiri tu. Bila tasbih, istawa lah, maklum. Tapi tak serupa dengan makhluk. Apabila kita kata Allah Ta'ala istawa duduk, itu kita telah menyerupakan dengan makhluk tak? Dah serupa lah. Makhluk ni ada duduk pula, ada kefiat macam-macam pula. Ada duduk selo, ada duduk cakung kan. Kan? Ada duduk selo lendik, ada duduk macam-macam lah. Bila kata duduk tu. Nampak di sini? Ni sini penipuan puak-puak Salafi Wahabi ni. Kononnya dia ni mengikut salah. Salah tak ada seorang pun yang etikot macam puak-puak dia, yang faham macam puak-puak dia. Tak ada seorang pun. Tapi dia mengelirukan umat Islam. Dalil dia mana? Ni. Ayat Al-Quran ni sendiri. Kita apabila kita bergaduh ataupun kita berbeza pandangan tentang satu-satu ayat Al-Quran, apabila kita ada pendapat sendiri, Salafi Wahabi pun ada pendapat sendiri, maka jalannya kena kembali kepada Al-Quran balik. Nampak tak? Dalam nak memahami ayat mutasyabihat ni, nak kembali kepada mana? Kembali kepada kaedah yang lama kita letak. Kembali kepada ayat muhkam. Apa dia? Laisa kamisli syai'. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak tak? Allah Ta'ala ni tak ada sebanding apa-apa pun. Serupa dengan dia tak ada. Itulah ayat muhkam. Kadang-kadang kita pelik. Kaedah tak nak pakai. Lepas tu mengaku ikut ulama salaf. Ni orang-orang penipu, menyusah orang. Menyusah orang. Kita tengok lagi. Apa kata Imam Syafi'i? Dan aku membenarkan Allah bersifat istiwa tanpa aku menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau dia nak kata Allah Ta'ala istiwa, Allah pergi, tak ada masalah. Tapi janganlah mu terjemah istiwa tu dengan makna duduk, julus. Tak payahlah terjemah macam tu. Mu baca cukup lah. Tapi dalam kepala mu, jangan menyerupakan makhluk. Lepas tu hakikat dia serah pada Allah Ta'ala. Nampak tak? Itulah betul ulama masalah pegang. Jadi orang cakap macam tu juga. Mana cakap macam tu? Dia orang terjemah dengan julus. Duduk. Itu bukan ulama salaf. Tak ada seorang. Habuk pun ulama salaf yang menterjemahkan mana duduk. Tak ada. Ni istawa ni kalimah dia mustarak. Apa dia? Berhimpun banyak makna di situ. Yang berhimpun banyak makna. Ada makna duduk. Ada makna istaula. Ada makna kita kata dengan makna kuasa. Ada makna. Kenapa dia pilih makna duduk? Dalam banyak-banyak makna dia pilih makna duduk. Lepas tu ni lah dia kata yang betulnya inilah cara salah. Mana ada salah mana-mana ulama salah terjemah dengan makna duduk. Tak ada seorang hapuk pun. Faham tak ni? Ini penipuan daripada mereka. Saja kan anda nak masuk sikit di sini sebab nanti pentinglah juga nanti. Jadi kata dia, dan aku tidak mempercayai diri aku sendiri mempunyai kemampuan untuk mendapat makna hakikat istawa itu sendiri. Aku tak ada kemampuan. Dan aku menahan diri aku, nampak? Daripada membincangkan apakah itu istiwa secara bersungguh-sungguh. Ini kita kata mauqif pendirian Imam Syafi'i itu sendiri. Itu adalah kitab apa? Nama Akidah Salaf. Anda ambil dulu di situ. Yang baru beli. Kitab yang baru beli. Banyak beli lah. Jadi sekarang ni kita tengok, adakah kalam ulama salaf ni sebagaimana kita kata sebagai dakwa puak Salafi Wahabi tu, bahawa mereka beriktikad seperti puak Wahabi tu, iaitu apa dia? Seperti iktikad Wahabi yang mana Imam Syafi'i itu iktikad dia sama dengan iktikad Wahabi. Allah Ta'ala duduk atas aras. Daripada perkataan Imam Syafi'i tadi ada tak? Ada tak Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala duduk atas aras? Tak ada. Nampak tak? Dia pun tak berani. Kan dia cakap tadi, aku pun tak berani. Nampak tak? Dan aku serah hakikat dia kepada Allah. Tu kalau betul-betul lah masalah. Tapi dia dakwa dia ni tauhid. Aduh, kononnya. Ini puak-puak Wahabi menyusah kau orang. Jadi kita kata, jelas kalau kita perhati balik
pada kalam Imam Syafi'i tadi rahimahullah taala, langsung kita kata tidak sama dengan Pak Wahabi. Langsung tak sama. Kerana apa? Kerana mengelak diri daripada ta'yin. Makna ta'yin murad, menentukan maksud dikendaki. Tak ada. Tak ada dia menentukan apa-apa maksud pun. Dengan makna apa? Dengan makna dia tidak menyerupa bila tasbih. Tidak menyerupakan dengan kita kata dengan makhluk. Sesuatu pun daripada makhluk. Jadi kita tengok di sini, istiwa tu sebagaimana dikhabarkan Allah telah beristiwa. Bukan sebagaimana imajinasi puak Wahabi, iaitu Allah Ta'ala duduk di atas aras. Bukan. Itu khayalan dia saja. Khayalan puak-puak dia. Kita ambil pula perkataan Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Seperti mana Allah mengkhabarkan dia ni istiwa, itulah istiwa. Seperti makna kata dia kita bukan seperti makna kita terjemah dan imajinasi kita. Bukan macam tu. Allah Ta'ala khabarkan istiwa, kita pun istiwa lah. Tak payah nak terjemah apa-apa. Baca lalu suruh Allah Ta'ala. Tu baru betul. Kalau nak ikut Imam Ahmad bin Hanbal tak? Tak apa-apa mau kita terjemah dengan makna duduk. Nampak tak? Imam Ahmad sendiri pun tak sama dengan puak Salafi Wahabi. Maka mereka ni semua menipu lah. Kita ambil hak masyhur. Dia selalu pakai hak masyhur kan? Pendapat Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Ni yang masyhur tentang istawa tu. Kata dia, perhatikan dulu, kita kena cek dulu kisah yang berlaku tu daripada soalan seorang laki-laki. Betul tak? Kisah tu berlaku kan? Yang bertanya iaitu dia bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, Allah sebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Saya nak tahu apakah kata dia istawa tu? Kaifastawa? Apakah istawa tu? Dia tanya Imam Malik. Kemudian soalan itu diingkari oleh Imam Malik. Dengan katanya apa? Pada sebahagian riwayat al-istawa ma'lumun. Ada riwayat yang lain lagi lah. Wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun. Was su'alu bid'atun. Tu jawab Imam Malik. Kita tengok tafsir ulama. Bukan pendapat kita sendiri ni. Kita ambil tafsir ulama tentang kenyataan Imam Malik tu. Kata sebahagian ulama tentang al-istiwa tu maklumun. Kita ambil yang tu, iaitu sesungguhnya kata dia ukulana, akal kita ni mengarahkan kepada apa ni? Kepada kefahaman istawa yang diketahui layak bagi Allah Ta'ala. Tu baru tu. Tak ada terjemah apa-apa. Tanpa kita mikir dalam kepala kita kepahaman apa benda, estimasi apa benda tentang istawa tu dok. Apa tak? Terserah pada Allah Ta'ala tu. Tu baru betul. Ini ada khayal duduk, ada khayal begitu begini. Malah hak bertanya tadi ni daripada ulama kita. Kerana apa dia bertanya tu? Sebab dalam kepala otak dia ada imajinasi, ada kepahaman. Sendiri tentang istawa. Sebab tu dia tanya. Yang tu juga punca kenapa Imam Malik kita mengingkari dia. Nampak di situ? Bukan dengan arti Allah berjisim, tapi hak kita pegangnya al-istilah menguasai. Menguasai ataupun kita kata memerintah boleh juga. Mu'tazilah pun sama juga. Pegang makna menguasai juga. Beza dia Mu'tazilah dengan kita. Mu'tazilah kita kata Allah Ta'ala duduk di atas arah menguasai. Kita Allah Ta'ala menguasai bukan makna Allah Ta'ala duduk di atas. Pada menguasai aras, bukan mana dia duduk di atas aras. Tu beza pula kita dengan Mu'tazilah. Jadi kita ambil di sini bukan makna julus, duduk, kerana itu ciri-ciri jisim. Dan jisim tu kita kata mesti bertempat dan mesti baharu. Tu jelas. Tu pun ada soalan lagi tu sekarang daripada puak-puak salaf Wahabi. Dia kata apa? Dia kata aras tu sendiri bukan makhluk. Nampak kau berat. Sebab dia tak boleh nak jawab yang ni kan. Bila kita kata Allah Ta'ala bertempat, sebab aras tu kita kata makhluk, dak, aras tu bukan makhluk dia kata. Habis kalau bukan makhluk, aras tu nak tegak apa? Zat Allah Ta'ala juga kah?
Nampak tak? Teruk, makin lama makin teruk dah. Puak-puak Wahabi ni makin lama makin teruk dah. Lepas tu kita tengok perkataan wal kaifu majhulun. Kita kata sebagai zat Allah Taala tu tidak bersifat dengan keadaan sifat yang boleh didapat. Dengan makna apa yang boleh kita fikir dengan akal. Tu makna kaifiat dia majhul, tidak diketahui. Makna kita tak dapat nak fikir dengan akal keadaan sifat Allah Taala tu. Seperti duduk ke, bersela ke, berdiri ke dan sebagainya. Inilah makna majhul. Bila kata majhul, kita kata duduk pula. Bukan majhul lah kalau duduk kan. Ada? Tidak diketahui dengan akal. Tiba-tiba duduk. Makna kita ketahui lah tu. Kita boleh bayang dengan akal kita. Nampak tak? Duduk ni sifat makhluk. Nampak tak di situ? Ini cuma kita bukan nak bahas panjang lebar. Kita nak ambil kutipan daripada ulama salaf yang mana mereka puak salaf Wahabi ni mendakwa dia ikut salaf. Sedangkan tak ada seorang pun ulama salaf yang sama dengan etikad fahaman mereka. Makna mereka sebenarnya menipu. Ini yang kita nak terangkan ni. Jadi beriman dengan istiwa hukumnya wajib. Apa tak? Hukum dia wajib. Kerana dia datang daripada Al-Quran. Tu dia. Dan bertanya tentang istiwa tu bid'ah. Kata ulama kerana apa? Ialah kerana tidak berlaku pada adat sebelum ini tanya tentang perkara ni. Bahkan diserahkan pada Allah Ta'ala. Baca ayat tu tanpa terjemah apa-apa. Dengan arti apa? Mensucikan Allah Ta'ala daripada makhluk. Dan serah kepada Allah Ta'ala hakikatnya. Kalau kita mensucikan Allah Ta'ala daripada serupa dengan makhluk, bermakna tu apa dia? Sebenarnya takwil dah. Takwil ijmali. Faham tak di situ? Panjang lagi lah, tapi cukup lah. Masa tak cukup ni. Perbahasan dia panjang lagi, tapi cukup lah. Kita ambil sebagai mukaddimah kita untuk memulakan majlis ilmu kita untuk sama kitab Faridah. Itu saja lah. Wallahu a'lam.